Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel Gempa. Kita tahu hari ini Menteri Besar Lato-Lato ya terpalit ataupun telah dipanggil oleh pihak SPRM untuk diambil keterangan selama 3 jam dan dikatakan beliau hanya menjawab beberapa soalan saja. Namun apa yang dikatakan oleh rakyat hari ini yang sedang viral di media sosial adalah mereka mempersoalkan adakah MB Lato-Lato ini begitu koyak habis sehingga membuat amaran ancaman bagi sesiapa yang cuba berkata berkaitan dengan isu ini. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik yang saya sampaikan kepada anda semua. Dan dikatakan juga orang yang paling bijak dalam Parti Bersatu, dia kena balon oleh netizen dan juga seluruh rakyat Malaysia. Terbaik. Jadi mari kita ikuti perkembangan berita yang panas ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia yang membuatkan rakyat mengatakan MB Lato-Lato koyak kerana katanya tunggu surat saman sampai rumah dan juga pejabat. Itu antara amaran yang diberikan oleh MB Lato-Lato ini. Jadi mari kita ikuti kenyataan berita ini yang saya petik ya daripada Harian Metro yang mengatakan ya apabila Persatuan Bola Sepak Kedah KFA akan mengambil tindakan saman kepada pihak yang menggambarkan berlakunya kegiatan rasuah dalam persatuan itu dengan mengaitkan tuduhan terhadap presiden serta 4 individu termasuk ketua pegawai eksekutifnya CEO. Presiden KFA ya Sanusi berkata surat saman itu akan dihantar ke rumah dan pejabat pihak berkenaan dalam masa terdekat. Pihak yang bersungguh-sungguh cuba menggambarkan berlaku rasuah yang bernilai lebih daripada 6 juta dalam KFA dan mengaitkan tuduhan rasuah itu dengan individu tertentu terutamanya presiden dan kaki tangan KFA, sila tunggu surat saman di rumah dan di pejabat masing-masing. Katanya dalam satu kenyataan yang dimuat naik dalam Facebook hari ini. Menteri Besar Kedah itu berkata KFA akan mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan tuduhan dan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak lama lagi. Katanya tuduhan itu sengaja ditularkan demi mencapai tujuan politik tertentu untuk memburukkan KFA dan pemimpin kerajaan Kedah, kata Sanusi. Justru katanya pihaknya akan mendedahkan beberapa dokumen berkaitan bagi menunjukkan kebenaran yang berlaku. Dokumen-dokumen yang bersabit dengan penswastaan Kedah Darul Aman FC, permohonan pinjaman 5 juta, bayaran balik 1.3 juta, permohonan projek oleh pihak-pihak terbabit yang tidak diluluskan kerana tiada kelayakan. Dokumen penyata beraudit yang menunjukkan ketelusan pengurusan kewangan KFA dan lain-lain juga yang akan didedahkan katanya. Jadi semalam media melaporkan Sanusi selesai memberi keterangan selepas 3 jam berada di ibu pejabat SPRM di Putrajaya dan kenderaan jenis Mercedes berwarna perak membawa Sanusi dilihat meninggalkan ibu pejabat Suruhanjaya sekitar jam 11.37 pagi. Namun usaha petugas media untuk mendapatkan reaksi beliau tidak berhasil. Difahamkan siasatan dijalankan oleh SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang dijanjikan mendapat kontrak di Kedah sekiranya menyalurkan dana kepada Persatuan Bola Sepak berkenaan namun tidak memperoleh walaupun berbuat demikian. Bagaimanapun Sanusi sebelum ini mendakwa beliau adalah sasaran pihak tertentu di sebalik plot dakwaan rasuah dalam KFA sedangkan dakwanya ada pihak lain sepatutnya dikenakan tindakan dan bukannya 4 individu ditahan oleh pihak SPRM. Itu antara kenyataan daripada Sanusi, sahabat-sahabat semua, yang memberikan amaran bagi sesiapa yang cuba membuat kenyataan berkaitan dengan isu ini akan disaman oleh beliau. Itu antara perkara yang mengejutkan kita hari ini. Namun apa yang berlaku, rakyat menganggap ini adalah satu perkara yang menampakkan kata mereka MB Lato-Lato ini begitu koyak habis, mempunyai hati tisu begitu rupa. Benarkah? Itu yang kita tunggu dan lihat apa yang berlaku. Jadi satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan ya, apabila
kononnya Wan Faizal, ahli parlimen paling bijak dalam Parti Bersatu ini, kononnya membuat tinjauan. Tetapi apa yang berlaku? Beliau pula kena balun kau-kau oleh netizen, sahabat-sahabat semua. Jadi tinjauan ekonomi rakyat Wan Faizal serupa macam merayap di Kuala Lumpur sahaja. Itu antara kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan, dan juga kenyataan ini saya petik daripada Harapan Daily. Jadi perkongsian ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal yang melakukan tinjauan ekonomi rakyat sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur mengundang komen sinis pengguna sosial media. Menerusi hantaran di aplikasi X, Wan Faizal dilihat berjalan di sekitar ibu negara dengan ahli parlimen Larut yang juga ketua pembangkang Hamzah Zainuddin. Dalam tinjauan tersebut, Ketua Armada Bersatu itu mendakwa mereka ditanya oleh rakyat tentang bila lagi dipercaya merujuk kepada usaha untuk mengambil alih kerajaan. Tinjauan ekonomi rakyat bersama YB Kota Pembangkang katanya di ibu kota. Di mana-mana kami pergi ada saja rakyat bertanya bila lagi, insyaAllah doa-doakan saja siapnya. Itu dia jawapan yang tidak habis-habis memberikan harapan palsu ya. Sedangkan seperti mana kita tahu, ya memang tidak ada cara lain ya untuk mereka menumbangkan kerajaan ini. Apatah lagi ya sokongan 2/3 yang ada hari ini ya memustahilkan ya untuk mereka menebuk atap. Tetapi ya mereka masih memberikan janji-janji palsu, dan akhirnya hari ini di ruangan komen warganet menganggap tinjauan ekonomi rakyat itu hanya sekadar merayap di Kuala Lumpur. Wow, itu adalah satu kenyataan yang pedas daripada rakyat, sahabat semua-semua. Tinjauan ekonomi apa benda ni? Ini merayap-rayap di sekitar Kuala Lumpur lah, komen warganet. Dan seorang lagi berkata, tinjauan sok sendiri guna perkataan rakyat untuk sekadar lakonan. Tiada kelihatan langsung kelibat rakyat dalam 35 saat video ini setakat seorang dua pengikut. Level ketua pemegang ni memalukan antara komen yang lain. Dan sementara itu Hamzah dilihat memuat naik hantaran mengatakan ketika tinjauan di ibu negara, ramai mengadu tentang kehimpitan hidup dan harga barang yang dikatakan semakin mahal. Begitupun coretan di awal hantaran beliau mengundang reaksi ramai apabila mendakwa pembangkang tidak mengetahui langkah Dubai yang sedang diperkatakan. Pengguna X mempersoalkan mengapa hantaran itu bercanggah dengan Wan Faizal yang minta didoakan ketika orang awam bertanya bila lagi. Kita tak tahu menahu, tapi di tweet macam ini di hantaran sebelum munafik gila, komen warganet sambil menyertakan tangkap layar hantaran Wan Faizal. Begitu marahnya warganet ya kepada individu-individu, makhluk-makhluk yang sangat meroyan, tidak berpuas hati ya, karena tidak lagi menjadi kerajaan. Dan hari ini apa yang mereka lakukan ya, sentiasa memberikan harapan palsu, janji palsu. Kononnya kerajaan ini akan bertukar. Berapa kali dah ya janji-janji yang mereka lakukan. Kononnya sudah punya cukup SD dari tahun lalu, bulan 8, bulan 10, bulan 11, bulan 12, hujung bulan 12, 16 hari bulan, 18 hari bulan. Sahabat-sahabat semua, jangan jadi bodoh, jangan lagi diperbodohkan, diperbudak-budakan oleh ahli-ahli politikus seperti ini yang hanya tahu ya menggunakan nama rakyat. Apa-apa alasan guna nama rakyat, apa-apa alasan guna nama rakyat. Sedangkan hakikatnya, walaupun hakikatnya memang harga hari ini kosnya semakin meningkat, tapi ianya bukan berlaku tahun ini, sahabat semua. Ianya berlaku sejak dalam kerajaan Perikatan Nasional lagi di bawah pimpinan dua Perdana Menteri sebelum ini. Malah lebih teruk ketika itu rakyat terpaksa mengangkat bendera putih, dikurung, tidak dapat keluar rumah, hilang pekerjaan, punca pendapatan. Malah ada yang menghabiskan riwayat hidup mereka karena tekanan dan sebagainya. Jadi hari ini mereka pula cuba menutup segala kelemahan apa yang berlaku sebelum ini. Kononnya kerajaan ini gagal. Betapa hebatnya mereka memainkan persepsi. Namun ada juga rakyat yang termakan dengan hasutan ya, dan juga apa yang sedang dilakukan oleh pihak pembangkang. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian cerita pada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.